خالصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. إلهي أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Ikhwatul iman, Tuan Haji Zainal dan seluruh Tuan Imam, Jawatan Kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dan tahniah kita sama-sama zon color sama, zon merah. Seremban PD sama sampai hujung tahun, alhamdulillah. Tapi kuliah kena on lah, berjalan kuliah tuan-tuan. Jadi kita pada bulan 10 dulu, bulan 11 tak ada kuliah. Ya, pada penghujung ataupun pada halaman 145 yang kita simbang sedikit penutup sebab Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah dia pesan apa tuan-tuan pada halaman 145, lepas semayang jangan copek cabut, lepas semayang duduk dulu, zikir, istighfar, berdoa. Kerana sunnah Nabi SAW, Nabi kita pun tuan-tuan lepas solat istighfar. Nabi yang liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi kita yang telah terampun dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Tetap Nabi duduk sekejap berwirid, berzikir, beristighfar, berdoa. Alhamdulillah menjadi amalan kita hari ini. Kita duduklah seketika untuk berdoa dan dengan asbab itu kata Syekh, kata pengarang kitab, ya, kalau kita langsung tak ada zikir, tak ada berdoa, tak ada istighfar, takut-takut dibimbangi solat kita tidak diterima. Tapi dengan sebab istighfar, moga-moga Allah menerima solat kita. Dengan zikir kita tuan-tuan, Allah terima solat kita insya-Allah, ya. Baik. Hari ini kita nak sambung halaman 146, ya. Di bawah tajuk antara musibah yang paling besar, antara penyakit hati itu ialah syak tentang rezeki, ragu-ragu tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang cuba diingatkan kepada kita. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Baris yang kedua, betapa ramai daripada kamu menganggapnya satu lintasan, tetapi apabila didatangkan kepadanya beberapa waridat, nescaya dizahirkannya. Tuan-tuan, ini nak cerita apa? Ada benda-benda tuan-tuan kita belum diuji, maka tidak dikenali siapa sebenarnya kita. Maka sesi ujian ini berlaku saringan, tapisan. Mana yang betul-betul beriman, mana yang acah-acah aja beriman. Mana yang betul-betul mukmin, mana yang munafik. Maka tuan-tuan, antara tanda benarnya iman kita tuan-tuan, ya, iaitu dalam hal disebut, iaitu tentang rezeki Allah. Okey? Dalam hal ini kata Syekh, sebesar-besar dosa ialah, ya, syak kepada Allah Ta'ala dari sudut rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kita tak yakin tuan-tuan, Ar-Razzaqu huwallah, yang pemberi rezeki itu ialah Allah. Kan, betul lah, kita bekerja, mungkin ada majikan, mungkin ada ladang, mungkin ada apa-apa usaha kita tuan-tuan, kedai kita, itu usaha ikhtiar. Tapi hakikat yang memberi kita rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengaji tasawuf, benda yang mesti dibersihkan dari sudut yang disebut tadi sebagai lintasan tuan-tuan, ya, perkara yang disebut sebagai istilah sufinya al-kawamin, al-kaminah, benda-benda tuan-tuan, ya, yang tersembunyi,
penyakit-penyakit hati itu antaranya diuji kita dari sudut rezeki kita. Yakin tak kita dengan rezeki Allah Ta'ala? Ya kan? Maka kalau kita syak dengan rezeki itu tuan-tuan, maknanya kita belum yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka dibahaskan, disebut dunia ni tuan-tuan hina. Ni kita fahamlah. Perkataan dunia itu dunu, rendah. Tuan-tuan, ad-dunu itu artinya rendah. Ya. Jadi kerendahan, kehinaan dunia itu tidak sepatut menjadi pertimbangan kita untuk kita korbankan kebahagiaan kita yang hakiki, iaitu di akhirat. Jangan sampai kita nak cari rezeki, kita mengorbankan halal dan haram. Itu maknanya. Jangan sampai kita korban nak cari duit, nak buat rumah, nak bina kekayaan, kita tak tahu mana satu yang dibenarkan oleh syariat, mana satu yang ditegah. Ini jangan begitu tuan-tuan, ya. Sebab tu jangan sampai otak kita ni bangun-bangun pagi belum lagi alhamdulillahillazi ahyana, tua fikir rezeki, tua fikir kojo. Kan? Isnin Khamis bangun awal. Sabtu Ahad tak bangun-bangun. Sebab apa? Tak kojo. Tuan-tuan kan? Itu telah menggambarkan bahawa otaknya, perasaannya, jiwanya, himmahnya hanya berfikir tentang duit. Fikir tentang perut dia. Itu tak betul. Tuan-tuan apabila segala himmahnya menjadi kecil, maka jadilah tuan-tuan dunia itu kecil. Tuan-tuan kan? Jadi sebaliknya, ya, dia kata sekalipun kamu besar, nescaya kamu membesarkan dunia. Siapa yang membesarkan himmah yang kecil dan meninggalkan himmah yang besar, kami menganggap akalnya rendah. Apa cerita tuan? Kecil besar ni, yang besar itu ialah akhirat. Dunia ni kita faham transit, wasilah, perantara kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menyediakan bekal sebaik mungkin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan cari bekal yang paling bagus apa tuan-tuan? Bekalan takwa. Maka kita sekarang ni sedang mencari bekal. Okey, mencari amal soleh, mencari pahala, tuan-tuan, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka sebab itu ada hadis, ya, yang disebut dalam satu hadis tuan-tuan, di mana kalau kita ni target kita tahu, hala tuju kita tahu, iaitu akhirat. Man kanatil akhiratu hammahu, akhirat itulah tujuan kita. Kalau besok tuan-tuan dengar bayan orang tabligh disebut apa? Kerisauan, risau tentang agama disebut kan. Jadi kalau kita berfikir tentang agama, kerisauan kita kenapa solat kita tak khusyuk, kerisauan kita kenapa dalam kuliah kita mengantuk, kerisauan kita kenapa kita masih belum dapat khusyuk dalam zikir, kenapa kita cari istiqamah. Kalau kerisauan itu kerisauan yang baik. Bukan kita hanya fikir income kita, perut kita, bukan. Orang yang baik itu tuan-tuan apa dia? Kerisauannya ialah memikirkan tentang akhiratnya. Ja'alallahu, Allah janjikan apa? Tuan-tuan ni dalam hadis, tak ada dalam kitab tuan-tuan, saya ambil dalam syarah ni. Dia kata apa? Allah jadikan tuan-tuan kekayaan bagi hatinya. Sebab tu kita faham, kaya yang sebenar kaya apa? Kaya jiwa. Laisal ghina an kafratil arad, kata Nabi SAW. Kaya bukan aset. Aset kamu tu akan kamu tinggalkan. Tapi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenar tu pun kaya jiwa. Jiwanya yang penuh dengan ketakwaan, jiwa yang penuh dengan kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatan, tuan-tuan. Kemudian apa? Khidmat, bakti kepada agama Allah, khidmat bakti kepada rumah Allah. Itu yang menjadi kaya jiwa kita. Orang yang otak dia, fikiran dia memikirkan akhirat, Allah letakkan kekayaan dalam jiwa dia, Allah mudahkan urusan dia, dunia datang kepadanya walaupun dia tidak mencari dunia. Ini kalau kita punya pemikiran tentang akhirat. Sebaliknya tuan-tuan, Nabi sebut SAW, "Man kanatid dunya hammahu." Kalau otak kita ni dalam semayang pun masuk dunia. Kan? Kalau dalam semayang pun masuk dunia, ketika baca Yasin pun dunia, depan Kaabah pun cerita dunia, depan Raudhah pun cerita dunia. Nak mati pun orang wasiat tentang takwa, wasiat tentang baik, cerita dunia juga. Maka artinya orang ni memang dah dihantui, telah dikuasai oleh dunia tuan-tuan. Maka Allah letakkan kefakiran dalam hatinya. Maksudnya apa? Tak pernah puas. Sebab apa? Tak dia fikir dunia je. Dia tak akan pernah puas.
Allah akan susahkan urusan dia tuan-tuan. Dia kejar dunia tuan-tuan, dunia akan lari daripada dia. Ini ada hadis yang sebagai mengukuhkan maksud jangan kita terlalu memikirkan urusan dunia sehingga mengabaikan kepentingan urusan akhirat. Okey. Kalau begitulah dengan apa yang dimestikan kepadamu. Tuan-tuan, inilah tuan-tuan kewajipan kita apa? Ibadah. Kewajipan kita apa? Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu kojo kita. Jangan ambil kojo Tuhan. Jangan protes Tuhan. Jangan marah Allah Ta'ala. Jangan kata kenapa Allah bagi dia kaya, kita tak kaya. Itu bukan kojo kita tuan-tuan. Itu kojo Allah Ta'ala. Allah lebih mengetahui orang ni layak Allah bagi banyaknya. Kita Allah bagi banyak ni, Allah lebih mengetahui. Ini jangan syak pada rezeki Allah. Tuan-tuan jangan syak, jangan pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Hatta tuan-tuan masa depan kita. Kan ramai ni hantar anak sekolah agama tu kan, tapi tak jadi, tak habis, tak jadi ustaz, tak jadi qadi dah. Jadi lain. Ramai yang cita-cita nak jadikan anak PU, PA, PT macam-macam lah, pencetus ummah, pencetus huru-hara macam-macam, dai, da'u semualah tuan-tuan, tapi tak sampai. Allah yang lebih mengetahui susunan atur itu, Allah lebih tahu. Saya selalu cerita dengan guru saya tuan-tuan, pengalaman guru saya di Mesir dulu. Prof. Syekh Ahmad Taha Rayyan nama dia, masih hidup lagi, dah 80 dah umur dia. Syekh Taha Rayyan ni tuan-tuan, saya memang ikut kuliah dia setiap minggu hari Ahad petang lepas asar. Baca kitab Syarah Zarqani, Mazhab Maliki, hadis Muwatta Imam Malik. Cuma saya ingat sangat tuan guru saya ni tuan, sebab saya ni tukar menghabiskan dia punya syai. Arab kalau mengajar dia tak minum air suam tu, minum teh pekat. Nanti minggu tu bulan depan pakai teh teh tarik tuan-tuan. Arab dia mengajar, dia sediakan teh. Jadi syekh tu dia minum TO. Airnya habis, yang tinggal habuk. Saya ni tukang habis habuk dia. Setiap minggu saya minum habuk teh tu. Saya nak ambil sisa syekh saya tu, Syekh Ahmad Taha Rayyan. Dia cerita tuan-tuan pengalaman dia. Dia masa zaman mahasiswa pelajar ma'had best student Mesir. Ya, cita-cita nak masuk tuan-tuan Darul Ulum Jamiatul Qahirah. Agaknya tahun 60-an mungkinlah. Tuan-tuan. Tapi masa final exam tuan-tuan, dia sakit. Sepertinya jawapan tak boleh skor lah. Jatuh daripada first ranking Mesir nombor 1, Syekh Ahmad Baharayan ni. Akhirnya dia jadi nombor 10 begitu dan tak layak ambil kuliah bahasa di Darul Ulum. Beliau terpaksa ambil pilihan yang kedua, pergi ke kuliah syariah Jamiatul Azhar. Tapi tuan-tuan, beliau kata selepas 30 tahun baru saya tahu kenapa Allah sakitkan saya ketika exam itu. Allah tak nak saya jadi pakar bahasa, filsuf bahasa. Allah nak jadikan saya seorang mufti. Allah nak jadikan saya seorang yang boleh baca kitab hadis, Quran, tafsir dan sebagainya. Maka sekarang Syekh Ahmad Baharayan itu tuan-tuan, kalau siapa pergi Mesir tak pernah dia tak pergi Mesir lah tu. Dia merupakan syekh bagi mazhab Maliki bagi negara Mesir. Maksudnya tuan-tuan, tadi dia nak masuk sini, Allah tak kasih situ, Allah lorong ke tempat lain. Ini semua yakin, jangan syak dengan ketentuan takdir Allah, jangan ragu-ragu dengan keputusan Allah, dengan rezeki Allah. Maka tuan-tuan, kerja kita apa? Kum anta bima yalzamuka, kata dia, kau buat kerja kau, sembah Allah. Itu kerja kita lah, tugasan kita kan. Kerja kita ibadah tuan-tuan. Apa yang wajib kita buat, yang sunat kita banyakkan, yang haram kita tinggalkan, makruh kita elak. Benda harus kita ada pilihan, nak buat pun boleh, nak tinggal pun tak ada masalah. Itu kerja kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kita buat kerja kita, Allah akan menyempurnakan apa yang Allah janjikan. Tuan-tuan, apa dia? Rezeki. Maka kata Syekh di sini, adakah Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada serangga kecil? Takkan Allah bagi rezeki pada binatang, pada somut. Yang ni saya tak tahu tuan-tuan. Kabur, saya tak tahu apa binatang ni. Tuan-tuan tahu ke kabur tu apa? Dalam bahasa Arab disebut ju'al, al-ju'al. Saya tak tahu apa binatang ni. Dah bahasa apa ni saya tak tahu. Ada yang tahu ke? Tak tahu kan, sebab ini semua tak rajin tengok National Geographic kan. Ini suka forum perdana kan. Tak tahu kabur tu boleh masuk balik dah. Binatang, cicak, ulat daun. Apakah Allah lupa kita? Tak mungkinlah tuan-tuan. Selagi kita melaksanakan kerja kita, ibadah kita,
Jangan protes pada keputusan Allah, jangan ragu, jangan syak pada rezeki Allah Ta'ala. Pastilah rezeki itu akan sampai kepada kita. Kan buktinya tadi, binatang diberi makan, takkan kita Allah biarkan. Dalam perut ikan nun, Nabi Yunus makan apa tuan-tuan? Namanya yaqtin. Nama sayur ke buah ke tak tahulah nama dia. Yaqtin ni sejenis labu lah. Labu. Kan takkan tuan-tuan dalam perut ikan, seorang anak dalam perut ibu tuan-tuan, Allah beri makan dengan sempurna, hidup sihat walafiat. Maka kita juga tuan-tuan, selagi mana kita tunduk, selagi mana kita patuh, insya-Allah rezeki akan mencurah-curah, akan datang kepada kita. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Imam Ibn Athaillah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, ya, ayat 132. Taha ni apa makna tuan-tuan? Taha ni kalau ikut riwayat Imam Qabi'iyat, Taha itu ialah nama, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata begitulah. Salah satu nama Nabi itu Taha, Yasin, ya, ada kata begitu Baik, tuan-tuan. Surah Taha. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Tuan-tuan, apa ayat dia? Perintahkan keluarga kamu untuk apa? Mendirikan solat. Apa kaitan solat dengan rezeki ni? Allah kata jangan perintah saja, jangan sekali cakap berhenti, tapi kena galak ulang-ulang kali. Ini kan musim PKP COVID ni tuan-tuan, sekolah buka 6 bulan dia, cuti 6 bulan. Baru tahu mak bapak sengsara jadi warden kat rumah kan, tengok anak macam mana kan. Kita komplain cikgu pandai kan, kita ajar anak kita apa macam bintang pukang kan. Tuan-tuan, maksudnya kena sabar. Wastabir 'alaiha, suruh solat, jangan biarkan macam tu je. Follow up, tanya, selalu ingatkan. Walaupun anak tuan-tuan dah berkeluarga, walaupun dia ada suami, walaupun dia ada isteri, tuan-tuan tetap gajin-gajin WhatsApp, tanya macam mana subuh tadi di mana, zuhur awal waktu ke. Kalau nak gempak sikit orang sufi, tanya solat khusyuk tak, walaupun kita sendiri tak khusyuk kan, tanya sikit tentang khusyuk. Tuan-tuan, kena istibar ini tuan, kena tinggi daripada sabar. Quran guna bahasa wastabir, Quran tak guna bahasa wasbir. Wastabir ni tuan-tuan, kaedah bahasa Arab, tambah huruf tambah makna. Allah boleh sebut wasbir, sabar, tapi Allah guna kalimah wastabir, ada tambah ta lagi. Maknanya kena sabar betul-betul. Nak ngajak solat ni tuan-tuan bukan kerja senang. Maka Allah sambungkan, Allah lanjutkan tentang solat. Allah kata apa? Kami tak minta rezeki kepada kamu, sebab hakikatnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, dan balasan yang baik untuk orang yang bertakwa. Tuan-tuan Jadi maknanya apa tuan-tuan? Jadi maknanya kaitan solat dengan rezeki. Taat kan, walaupun gaji tak besar, tanggungan ramai, tapi okey je, anak-anak dia hidup je semua, berjaya je semua, tak ada apa masalah. Ni yang besar-besar, gaji besar, jusa turus ke apa jawatan ni tuan-tuan, CEO ke PTO ke apalah nama jawatan Kementerian, tapi tak cukup-cukup. Kenapa? Dicabut keberkatan. Punca pertama, sebab pertama dicabut keberkatan itu kerana apa? Meninggalkan solat. Kan? Maka Allah ingatkan kita, ya, perintahkan keluarga kita tuan-tuan solat. Nabi SAW tuan-tuan dalam riwayat, ya, saya ambil sedikit daripada riwayat yang lain tuan-tuan, ketika mana ada sahabat mengadu kesempitan rezeki, Rasulullah susah betul lah, meniaga musim COVID ni tak jadi, kedai tutup, orang tak boleh datang, PD pun longang, tak boleh datang, lalu pun okey, cepet 20 minit sampai Sorban PD. Mengadu seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, jaga solat tak? Kau solat tak? Kau solat, isteri kau solat tak? Anak-anak kau solat tak? Itu soalan yang Nabi berikan tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, wa'mur ahlaka bis-salah. Nabi membaca ayat ini, wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kau semayang dan kena sabar.
Allah yang bagi rezeki. Rezeki itu bukan diberikan oleh mana-mana makhluk, tapi itu tuan-tuan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan, saya nak petik sedikit ulasan Imam Al-Iraqi dalam kitab, tuan-tuan tak ada ya, saya tambah ya sikit. Dia kata apa? Sunat solat di kebun. Yang ada kebun saya tahu di Zainal ya, kat Johor Lebu kan. Jadi dia pergi kemudian esok dia semayang lah duha sementara tu kan. Banyak lah guru tu. Tapi jangan lupa lah dekat Jalan Johor Lebu tu ada rumah tu 6070 Rumah Datuk Syuhada. Singgah lah nanti. Tuan-tuan kan, berdasarkan ayat ini saya baca ya. Dia kata apa? Kata Imam Al-Hafizul Iraqi, sunat solat di kebun. Kalau yang ada kebun lah. Yang tak ada kebun jangan ngado lah pergi kebun orang lah, semayang lah kat rumah, semayang lah kat masjid kan. Yang ada kebun azan kalau masuk waktu. Kalau nak fardu lah, yang semayang sunat. Sebab kita baca manaqib Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia semayang sehari berapa? 1000 rakaat. Dia ada kebun tamar, pokok tamar dia yang hidup masa tu ada 500 pokok. Satu pokok tu tuan-tuan dibentang sejadah ada ridak dia semayang 2 rakaat. Jadi dia dapat semayang sehari 1000 rakaat. Ini Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW. Ini cerita kebun sikit lah. Kenapa kebun? Dia kata hikmah dia ialah kerana mungkin di situ orang tak bising lah, tenang. Itu faktor ketenangan satu. Kenapa tuan-tuan? Semayang kita di kebun, maka kebun kita akan memperoleh keberkatan. Apa kaitan dia? Kalau kita semayang di pejabat, insya-Allah pejabat kita pejabat yang berkat. Kalau kita solat di rumah, semayang sunat dan sebagainya, rumah kita rumah yang berkat. Semua kerana solat itu menarik rezeki. Itu kita yakin. Kojol kita solat, Allah pasti bagi rezeki kepada kita. Banyak sikit tu bukan kita nak komplain, kita reda, kita ada sifat syukur, Allah pasti tambah tuan-tuan. Okey. Baik, sambung lagi. Setiap orang yang meraihkan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dikata apa tuan-tuan? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perlakuan dalam kerajaannya kecuali dikhabarkan kepadanya. Jadi sebagai seorang mukallaf, seorang muslim, seorang salik yang sedang menuju Allah Ta'ala, kita tahulah ini boleh, ini elok, ini kita tinggalkan. Kita tahu, ada pengajian, kita mengaji, kita ada ilmu dan kita amalkan ilmu. Ya, sebahagian mereka melihat kepada sekumpulan orang seraya berkata, tuan-tuan, terus 148 ya, adakah di sisi kamu seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perkara dalam kerajaannya, nescaya diberitahukannya, lantas mereka menjawab tidak. Ini berlaku soal jawab lah kan. Kalau kita tanya fardu ain, maka fardu ain ni kita kena tahulah kan. Kita fardu kifayah, kita settlekanlah sebahagian orang, sebahagian yang buat lain tak payahlah. Macam kita urus jenazah tuan-tuan ya. Benda fardu kifayah okey, ada wakil-wakil yang menguruskan. Tapi benda fardu ain kita tahu, mesti ambil tahu tentang hukum hakam beragama. Tuan-tuan, itu maksudnya jangan cakap tidak, tak tahu. Tuan-tuan, jangan kata tak tahu. Hukum fardu ain kena ambil tahu tuan-tuan, kena mengajilah. Orang itu lantas berkata kepada kumpulan tersebut, menangislah kamu kerana orang yang terdahulu daripada salafus salih memohon seseorang daripada mereka merasai pengorbanan daripadanya sebagai kesyukuran. Tuan-tuan, maksudnya apa? Tradisi orang-orang terawal dulu tuan-tuan, tradisi Imam Junaid Al-Baghdadi, tradisi Imam As-Sariyus Saqati, tradisi Imam Fudail bin Iyad, tokoh-tokoh ulama awliya di zaman awal dulu tuan, mereka ada satu tradisi apa? Dia akan sering bertanya. Tanya apa? Tanya khabar. Apa khabar pakcik? Tuan macam begini. Dia tanya khabar tuan-tuan. Sunat kita bertanya khabar, tujuan apa? Kawan tu dapat jawab. Kalau kita okey, kita cakaplah alhamdulillah. Tak okey pun kita cakap alhamdulillah. Alhamdulillah ni ada dua jenis yang diajar oleh Imam Hasan al-Basri tuan-tuan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Siapa yang sebut benda tuan-tuan, nikmatnya tak akan berkurang.
Bukan maksud dari sudut harta je lah. Hati tenang, fikiran lapang, anak-anak jadi baik, kita punya harta kita terjaga. Itu dia, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu ajaran Imam Hasanul Basri. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Alhamdulillah allazi, bukan ahyana ba'da ma atana, bukan at'amana wa saqana, tu lebih syak kan. Kita baca doa Imam Hasan Basri, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ini kita kerap. Kalau tanya jumpa member WhatsApp pagi-pagi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Dengan nikmat Allah lah sempurnanya solat maghrib kita. Dengan anugerah Allah kita akan solat isyak. Dengan anugerah Allah kita bertahlil. Dengan anugerah Allah sampai tahla kita kepada si mati bacaan kita. Dengan anugerah Allah, Allah semua Allah. Nikmat itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, kita bersyukur. Tapi tuan-tuan, ya, kalau kita diuji pun kita cakap alhamdulillah. Kita tak pernah mengeluh tuan-tuan. Ini tujuan itu elok kita bertanya khabar. Ini tradisi orang dulu, tanya apa khabar. Alhamdulillah. Saya kalau duduk dengan Arab tuan-tuan, dia tanya khabar tu dalam masa 5 minit 15 kali dia tanya. Apa khabar? Makan-makan sikit, buat-buat, apa khabar? Kita khabar gila kau ni, berapa kali nak tanya. Tapi dia tanya kita supaya kita dapat cakap alhamdulillah. Itu tradisi Arab yang baiklah, yang soleh. Kalau kita makan dengan dia satu jambar tuan-tuan, satu dulang tu, kita pun tengok ni macam poning. Setiap suap tu dia baca bismillah. Setiap suapan dia baca bismillah. Tak terikut gitu kan. Kita kadang yang mula-mula pun tu lupa bismillah. Dia setiap suapan ini yang jenis syekh-syekh yang betul-betul tuan-tuan. Jadi tujuan itu tuan-tuan, jangan nanti kita ditanya khabar. Dia tengok tu, manusia hari ini kata syekh ni, kalau ikut Imam Ibn Athaillah tuan-tuan, dia tahun bila 709 dia wafat. 600 lebih dia hidup, wafat 709 Hijrah. Zaman Imam Ibn Athaillah tuan-tuan, dia khabar zaman dead ni, ya, 500 tahun 700 tahun yang lepas tuan, dia kata apa? Zaman dead hidupnya, kalau tanya apa khabar? Entahlah. Apa khabar? Tahu lah. Macam mana elok pun dia akan cerita yang tak elok. Kan tak pandai bersyukur lah. Patutnya benda yang elok ceritalah alhamdulillah. Sekali-sekala cakap alhamdulillah, tapi ada sikit lah jatuh sikit bisnes, boleh lah cerita. Tapi dia tak nak cerita dengan orang nikmat tu sebab apa? Nanti Ustaz Syahadat hantar tabung, dia buka sekolah tu, jangan cerita kita untung, kita cerita rugi juga. Untung pun cerita rugi. Tak pandai bersyukur kan. Masa kita sihat ni, orang tanya macam mana Haji? Alhamdulillah. Sampai masjid alhamdulillah. Memanglah ada penyakit 3 serangkai ko, 3 in 1 ko, tak apalah tuan-tuan. Tapi sampai masjid itu artinya alhamdulillah, ya kan? Ini rezeki, Allah bagi rezeki lah. Ini kata Imam Ibn Athaillah tuan-tuan, wafat 709 Hijrah, 700 tahun yang lepas. Ni adalah ragam zaman dia tuan-tuan. Tak ada internet lagi tu, tak ada kereta api, tak ada kapal terbang. Zaman dia ni dah macam ni ragam. Zaman kita lagilah. Ya, sebab kaedah dia, makin jarak kita dengan Nabi SAW, makin jauh kita dengan usia Nabi SAW, makin dekat kita dengan kiamat, maka semakin kurang penghayatan beragama. Antara ilmu pertama yang Allah cabut apa? Ilmu khusyuk. Apa khusyuk? Ilmu hati. Ilmu tasawuf ni ilmu yang Allah angkat mula-mula tuan-tuan. Ya, ini sebab kita baca juga tuan-tuan, macam mana nak khusyuk, macam mana nak belajar syukur tadi tu. Kalau orang tanya apa khabar? Alhamdulillah. Ada masalah? Memang ada masalah. Tapi masalah tu kita anggap sebagai tuan-tuan ujian Allah Ta'ala. Cuma kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ada cerita sampai lagi sikit kan. Dia kata apa? Seorang Nabash ni, dia ni job dia lain sikit. Kalau Nasi Bilal Khan baik, mulia, gali kubur. Dia kerja tuan, gali kubur, curi kain kapan. Ni Nabash ni. Saya ada cerita tuan-tuan kan, Syria ni penggali kubur kan. Akhirnya dia berhenti jadi ulama, betul? Yang tu saya dah sebut dulu 3-4 bulan lepas. Cerita tuan-tuan pencuri kain kapan ni tuan-tuan, kalau ada sudut hukum saya dah sebut dulu. Bab hudud, orang curi kain kapan ni kena had tak tangan dia? Kalau dia dah curi lebih kepada kadar yang nisab yang sepatutnya, kena potong tak tangan dia?
Di situ ulama ada khilaf. Ada khabar potong tangan dia, mencuri kain kapan. Tension di jenazah tu. Tapi malaikat tak adalah terkojol dia besok tuan-tuan, ada kain kapan ke tak ada. Orang tu malam dapat WhatsApp takziah ada kematian. Yang dalam dia ada dalam grup WhatsApp tu. Malam ni dia operasi. Siang kita talqin, cantik ni talqin, malam dia talqin lain kan. Dia gali kubur tu untuk didapatkan kain kapan tu, dia jual balik. Ini namanya nabash, tuan-tuan. Jadi cerita dia dah insaf, dah taubat. Dia kata aku dah operasi, dah curi 1000 kain kapan. Tapi dia kata, ya, aku dah pasti kebanyakan yang 1000 jenazah yang aku pergi curi kain kapan itu. Ni jenis tak takut hantu lah ni. Kenapa tuan-tuan dia tak takut hantu? Sebab dia hantu sekali. Ya. Dia curi, dia tuan-tuan dah curi 1000 kain kapan dalam yang dibalut pada jenazah itu. Tuan-tuan, dia kata kebanyakan jenazah tu berpaling daripada arah kiblat. Pandai jugalah dia kan. Maknanya jadi tahulah mana arah kiblat, mana muka tu nak ada. Pandai juga, ni pencuri yang profesional yang bertakwa. Sama macam itulah nak curi Quran. Kan nak curi Quran ambil wuduk dulu baru curi. Ini macam itulah tuan. Ya. Jadi rujuk dekat syekh dia. Tuan Guru, saya dah 1000 jenazah saya uruskan dah. Jenazah bukan urus jenazah mandi, jenazah semain, jenazah kapan tak. Saya kelepet kain kapan tu. Tapi muka semua berpaling daripada arah kiblat. Apa kata Tuan Guru? Wahai anakku, ya bunayya. Ya, kata syekh itu. Ya, apa sebab jadi macam tu? Ya waladi, ini berlaku kerana si mati, semua si mati tersebut itu tidak yakin dengan rezeki Allah. Komplain, kaki komplain, tak pandai bersyukur. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kita mati esok, kita harap-harap tuan-tuan wajah kita tidak terpaling daripada arah kiblat. Dari hari ini kita bertaubat, kita menginsafi tuan-tuan, kalau kita dah terlanjur, kita wajib bersyukur. Jangan syak, kerana syak pada rezeki Allah Ta'ala tuan-tuan, tanda hati kita kotor, tanda akidah kita tidak mantap, iman kita tidak benar. Okey, hai hamba Allah, tuan-tuan, apabila kamu meminta sesuatu daripada Allah Ta'ala, maka lebih baik minta supaya diperbaiki keadaanmu, ya, dengan redha, kerana ia adalah urusan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita bagi salam kanan kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta redha Allah. Kenapa kan? Redha ini benda yang paling mahal. Minta redha Allah itu satu yang sangat mulia, sangat istimewa. Minta redha Allah, maka kita tadi akan redha. Allah sebut kepada Nabi tuan-tuan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang tuan-tuan yang Nabi nak redha? Nabi tidak akan redha kalau ada seorang di kalangan umatnya yang dicampakkan ke dalam api neraka. Itu Nabi SAW. Kita tuan-tuan, kita berdoa supaya kita mengaji, kita yakin, kita redha di atas segala ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusahalah, ikhtiar kita, usaha kita buat yang terbaik. Selebihnya itu bukan kerja kita. Yang lain itu ialah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita redha. Tuan-tuan, satu lagi penutup, sesungguhnya kamu sebagai hamba yang dikatakan menuju kepada Allah Ta'ala, tapi kenapa kamu lari dari Allah? Kamu hamba kan, patutnya tuan kita lari kepada Allah, bukan lari meninggalkan Allah. Kan tuan-tuan, kita takut dengan rimau tadi tu, singa, kita larilah jauh-jauh. Tapi kita takut kepada Allah Ta'ala, tuan, kita hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana hakikat lari itu boleh berlaku dalam 3 bentuk, tuan-tuan. Kata Syekh di sini, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, lari dari Allah Ta'ala tu boleh dalam bentuk perbuatan. Kau lari daripada masjid, tak datang-datang surau, tu lari daripada rahmat Allah lah tu. Yang kedua, ahwal keadaan kita tu, kita tak komplain masjid, kita tak komplain qasidah, tapi perbuatan kita tuan, keadaan kita menggambarkan kita kaki komplain.
kan. Dia tak poi itu tuan-tuan, tadi dia komplain lah tu, protes secara senyap. Dan tuan-tuan, kadang-kadang larinya kita dari Allah Ta'ala itu dalam bentuk tuan, hati kita, niat kita, perasaan kita yang tidak berkenan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya tuan-tuan, kita sama-sama pergi menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, lari macam mana? Lari macam mana tuan-tuan? Iaitu lari kepada Allah mengikut Imam Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Lari kepada Allah, beramal taat kepada Allah. Itu lari. Imam Zunnun Al-Misri, tuan-tuan, dia kata apa? Lari itu apa? Lari dari kejahilan kepada ilmu, kena mengaji. Lari daripada kekufuran kepada syukur. Itu masuk lari tuan-tuan. Dan ikut tafsiran Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari, lari ni lagi tinggi tuan-tuan, ni lagi maqam yang tertinggi. Fafirru mimma siwallahi ilallah, lari daripada selain Allah, hanya kamu lari kepada Allah, tinggalkan yang lain, carilah Allah Ta'ala, yang lain akan mengejar kamu. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, insyaAllah moga-moga tahun depan 2021 boleh kerap-keraplah kuliah, jangan banyak nak cuti kan tuan-tuan kan. Jadi kita patut ni khatam 2024, jadi terbalik nanti 2042 nanti kan, tak kata khatam kan. Tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Moga sedikit perbincangan besar manfaat, ada keberkatan untuk diri saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.